Hai, Shalom. Selamat datang ke Legacy.tv dalam pengajian pendek kita melalui surat Ibrani. Nah, apabila kita membaca daripada surat Ibrani, salah satu topik ataupun subjek yang banyak diketengahkan oleh penulis Ibrani ialah tentang malaikat. Nah, dalam video ini saya ingin menerangkan secara asas tentang apakah itu malaikat yang diajar dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru. Yang pertama yang sangat penting ialah kita percaya tentang kewujudan malaikat. Ini kerana kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada supernatural, dan Alkitab menyatakan tentang kewujudan malaikat. Jadi kita percaya kepada Tuhan, dan itu kita percaya kepada firman Tuhan, dan kita percaya kepada kewujudan malaikat, iaitu the supernatural being. Itu yang pertama. Yang kedua ialah malaikat ialah ciptaan tertinggi Tuhan. Dia ialah ciptaan yang tertinggi yang pernah Tuhan ciptakan. Nah, ini membezakan malaikat dengan manusia. Manusia ialah ciptaan teristimewa kerana kita diciptakan menurut gambaran Allah, tetapi malaikat tidak. Tapi dari segi ranking, malaikat ialah ciptaan tertinggi Allah. Dan seterusnya kita melihat dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru, mereka percaya bahawa hukum Taurat, iaitu yang diturunkan oleh Tuhan kepada Musa, ialah melalui perantaraan malaikat. Ini dinyatakan oleh Stefanus sebelum dia mati direjam dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-7 ayat ke-53, dan juga Rasul Paulus sendiri dalam Galatia bab yang ke-3 ayat ke-19, iaitu hukum Taurat Musa disampaikan melalui para malaikat. Wow, itu sangat-sangat penting. Seterusnya, kadang-kadang firman Tuhan juga disampaikan melalui para malaikat. Dan ini dikatakan dalam Ibrani. Ini saya baca. Ibrani bab yang kedua, ayat kedua berkata begini. Jika firman yang disampaikan melalui para malaikat terbukti benar. Jadi kita tahu dalam Perjanjian Lama kadang-kadang Tuhan, dan juga dalam Perjanjian Baru Tuhan berbicara melalui para malaikat. Dan begitu juga Tuhan banyak melakukan pekerjaannya di dunia ini dengan melalui perantaraan malaikat, dan dia banyak mengutus malaikat. Dalam Perjanjian Lama kita boleh baca, malah dalam Perjanjian Baru lebih banyak lagi diketengahkan pekerjaan malaikat yang Tuhan lakukan melalui malaikat. Nah, kadang-kadang juga apabila Tuhan sendiri dia menjelma, dan ini sebelum inkarnasi, Tuhan sendiri menjelma dan dia datang kepada manusia dengan mengambil gambaran ataupun sebagai malaikat Tuhan. Nah, kadang-kadang dipanggil sebagai the angel of the Lord. Untuk hal ini dari segi teologi ianya dipanggil sebagai theophanis ataupun Christophanis. Itu menunjukkan bahawa Tuhan sendiri yang menjelma kepada manusia melalui gambaran ataupun sebagai malaikat Tuhan ataupun the angel of the Lord. Ini kita boleh perhatikan apabila kita baca dalam Keluaran bab yang ketiga ayat kedua, apabila malaikat yang muncul bertemu dengan Musa, dan seterusnya kita juga melihat bagaimana malaikat sendiri menyelamat Hagar dan Ismail dalam Kejadian bab ke-16 ayat yang ke-7, dan itu ketara merujuk kepada Tuhan. Dan juga bagaimana dalam kesaksian Musa dalam Bilangan bab yang ke-20 ayat ke-16, malaikat membawa orang Israel keluar daripada Mesir, dan semuanya diidentifikasikan sebagai malaikat, tetapi ianya juga memberi clue kepada kita bahawa itu Tuhan sendiri yang menjelma ataupun datang sebagai malaikat Tuhan. Nah, itu yang menarik tentang malaikat, dan banyak lagi yang kita boleh pelajari. Nah, tentang ciri-ciri tentang malaikat, ada yang saya juga telah jelaskan, tapi mari saya terangkan lagi. Yang pertama, ciri-ciri tentang malaikat ialah ciptaan Tuhan. He is still a created being. Malaikat they are created beings. Jadi ciptaan bermaksud ada permulaan. Dan malaikat tidak akan mati. They are immortal. Sebab itu apabila dinyatakan dalam Alkitab juga, neraka dicipta khas untuk malaikat yang memberontak, dan dalam neraka tidak ada pengakhirannya. Ini kerana malaikat
tidak akan mati. Mereka akan diseksa. Bagi mereka, malaikat yang memberontak terhadap Tuhan akan diseksa selama-lamanya. Begitu juga kalau kita juga mengikut jejak para malaikat yang memberontak kepada Tuhan, maka kita juga akan dilemparkan ke api neraka. Sama seperti para malaikat yang telah jatuh, mereka tidak akan mati. They are immortal. Itu tentang malaikat. Yang seterusnya, yaitu malaikat tidak berkahwin. Bermaksud juga malaikat tidak ada jantina, tidak ada lelaki ataupun perempuan. Tapi kalau malaikat, apabila mereka turun ke dunia, kadang-kadang para nabi dan juga mereka yang bertemu dengan malaikat, mereka memanggil malaikat sebagai he ataupun sebagai gambaran seorang lelaki. Tapi kita tahu bahawa malaikat tidak ada jantina, oleh itu mereka tidak berkahwin ataupun dikahwinkan. Dan oleh itu juga malaikat tidak akan beranak. Jadi dia bermaksud bilangan malaikat akan tetap. Manusia kita boleh beranak pinak, jadi bilangan manusia boleh bertambah lagi. Tapi malaikat tidak akan, bilangannya akan kekal sama kerana mereka tidak boleh beranak, bilangannya akan tetap. Dan ini dinyatakan oleh Yesus dalam Matius bab yang ke-22 ayat ke-30. Begitu juga malaikat dipanggil sebagai malaikat suci. Ini bagi malaikat yang tidak memberontak, dipanggil sebagai malaikat suci dan malaikat tinggal di syurga. Itu kita boleh baca dalam Matius bab yang ke-25 ayat ke-31. Dan juga sebagaimana saya katakan tadi, ada setengah malaikat yang memberontak. Oleh itu apabila mereka boleh memberontak, ini bermaksud malaikat juga ada free will, iaitu mereka ada kehendak mereka sendiri. They can make a choice. Sebab itu apabila kita baca dalam 2 Petrus bab yang kedua ayat yang keempat, dan juga Yudas ayat Yudas hanya ada Yudas ayat yang ke-6 menyatakan bahawa bagaimana para malaikat yang telah jatuh itu akan dibuang ke api neraka. Dan di situ menerangkan kepada kita kalau malaikat boleh memberontak, bermaksud malaikat juga ada free will sama seperti manusia. Dan juga malaikat ialah roh, dan roh tetap, tapi dia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk dan pelbagai rupa. Kadang-kadang sebagai api, sebagai angin dan banyak lagi. Tetapi secara esen malaikat ialah roh. Dan kalau dia menjelma, kebanyakannya dalam Perjanjian Lama dan juga dalam Perjanjian Baru, malaikat akan menjelma sebagai manusia dan seringkali dipanggil dan dilihat sebagai seorang lelaki ataupun seorang pemuda. Itu kamu boleh baca dalam Ibrani bab yang ke-13 ayat yang kedua, apabila penulis Ibrani ini menerangkan untuk menyambut para tetamu ataupun orang asing di rumah kita, supaya kalau kita menyambut malaikat. Dan itu mengingatkan tentang kejadian apabila Abraham menyambut para malaikat dalam Keluaran bab yang seterusnya. Itu dalam kitab Kejadian. Okey, dan seterusnya ialah malaikat juga mempunyai pengetahuan yang luar biasa, dan juga malaikat mempunyai kekuatan yang luar biasa juga, tetapi ada hadnya. Dari segi pengetahuan, contohnya dalam kemanusiaan Yesus berkata dalam Matius bab yang ke-24 ayat yang ke-36, Yesus berkata bahawa tentang kedatangan Yesus kali kedua dalam kemanusiaan Yesus berkata, even malaikat tidak tahu, malah anak manusia sendiri tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu, kata Yesus. Jadi malaikat, kalau saya mau fokus petik ayat itu kepada malaikat sendiri juga memang banyak pengetahuan yang luar biasa, tetapi ada hadnya. Hanya Tuhan saja yang maha tahu. Begitu juga malaikat kadang-kadang kalau kita baca dalam Efesus bab yang ke-6 ayat ke-12, seolah-olah memberi clue kepada kita bahawa malaikat ada ranking-rankingnya tertentu, ada peringkat-peringkatnya yang tertentu, ada tugasan-tugasannya yang tertentu, dan setiap kedudukan ataupun ranking malaikat itu ada tujuannya sendiri, dan itulah untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu merujuk kepada, dan itu hanya malaikat biasa saja, dan kita belum lagi menyentuh tentang demonologi dan sebagainya, dan ini ialah asas-asas tentang malaikat. Nah, ini beberapa perkara saja, dan dengan beberapa perkara ini saja kita boleh melihat bagaimana kadang-kadang manusia boleh taksub dengan kebesaran malaikat, dengan keindahan malaikat, dengan kebolehan malaikat, dengan pengetahuan dan juga kekuatan malaikat ini. Oleh itu, kalau kita
kalau kita membaca dalam Ibrani bab yang pertama, selepas penulis Ibrani menerangkan tentang siapakah Yesus Kristus, dia juga terlebih dahulu menyatakan bagaimana Yesus lebih tinggi daripada para malaikat. Kalau kita baca dalam Ibrani bab yang pertama ayat yang keempat dikatakan, dirinya, iaitu diri Yesus, jauh lebih baik daripada para malaikat, kerana melalui warisan Yesus, dia telah mendapat nama yang lebih cemerlang daripada mereka, iaitu para malaikat. Jadi penulis Ibrani ingin menyatakan kepada kita, sehebat manapun ataupun berapa takjubnya yang kita boleh perhatikan tentang malaikat, malah kalau kita lihat tentang latar belakang orang pada ketika itu, mereka ada arkeologi, mereka ada menjumpai beberapa naskah buku-buku yang ditulis pada ketika itu, tapi tidak semestinya masuk di dalam Alkitab. Contohnya tentang Book of Enoch. Dalam Book of Enoch, terutama sekali dalam First Book of Enoch, ada 2 chapter ataupun 2 buku kitab yang kecil yang dipanggil sebagai The Book of the Watcher and the Book of Dreams, banyak menceritakan tentang malaikat-malaikat, banyak mitos-mitos tentang malaikat, banyak legenda-legenda dan spekulasi-spekulasi tentang malaikat, dan manusia, orang pada ketika itu sangat takjub dengan malaikat, dan saya rasakan pada masa sekarang juga ramai yang sangat takjub dengan malaikat. Oleh itu ada juga sehingga kan ingin menyembah malaikat, dan memang ada orang juga menyembah malaikat pada ketika ini. Malah kita tahu bahawa Lucifer ataupun Satan, iblis, itu ialah malaikat yang jatuh, dan banyak juga orang yang menyembah iblis pada masa sekarang. Tetapi penulis surat Ibrani ingin menyatakan kepada mereka pada ketika itu supaya jangan taksub dengan para malaikat. Begitu juga dengan kita, supaya kita jangan terlampau taksub dengan para malaikat. Sebab itu dia menulis bahawa Yesus lebih baik lagi ataupun lebih tinggi lagi, lebih mulia lagi daripada malaikat. Malah kalau kita baca Ibrani yang seterusnya, di mana kalau kita baca dalam ayat yang ke-6, bab yang pertama ayat yang ke-6, apabila Allah menghantar anak sulungnya Yesus Kristus ke dalam dunia, maka firman-Nya, hendaklah semua malaikat Allah menyembahnya, iaitu menyembah Yesus Kristus. Itu sangat penting untuk kita melihat. Walaupun betapa besarnya para malaikat, kita harus melihat Yesus lebih baik lagi, Yesus lebih besar lagi, diri Yesus jauh lebih baik daripada para malaikat. Dan itulah yang kita akan perhatikan dalam video-video yang akan datang, tentang bagaimana Yesus jauh lebih baik ataupun besar ataupun lebih mulia lagi daripada para malaikat. Jangan taksub dengan malaikat. Come to Jesus. Fix your eyes upon Jesus. Sehingga kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Shalom.